Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, anda semua sihat tak? Dengar tak suara saya jelas ke ataupun tidak? Okey, sebelum kita sharing mengenai topik yang menarik hari ni, so saya nak tahulah anda semua ready ke tak ready? So hari ni adalah topik yang sangat menarik yang kita akan kupaslah satu persatu berkenaan tentang gula. Gula ni berbahaya sebab apa kan? So anda semua dengar tak sebelum saya pergi lebih jauh? So saya nak tahulah suara saya ni jelas ke ataupun tidak kan? Alright? So anda semua sihat tak ni? Nak dengar saya berkongsi cerita ataupun berkongsi tentang hari ni? Tentang gula kan? Kenapa gula ni berbahaya kan? Alright. So sebelum kita teruskan lagi dengan kita punya sharing hari ni, sebelum tu saya kongsikan dahululah mengenai Bosta. Alright. So Bosta ini adalah menjadikan pengelola utama minuman bulletproof yang terbesar di Malaysia di Persada Dunia tanpa ras di Persada Dunia pada tahun 2030. Okey, so untuk misi Bosta pula adalah membantu 100,000 orang pesakit obesiti di seluruh Malaysia untuk mencapai berat badan yang ideal dan meningkatkan kualiti hidup. Right. So menjadikan Bosta ni adalah sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga di Persada Dunia dengan tanpa rasa bersalah. Right. So selaras dengan tagline kami, Eat fat, burn fat. Okay, so hari ni saya akan sharing kepada anda mengenai gula kan. Kenapa gula ni sangat-sangat berbahaya? Ramai yang dekat luar sana ingat, gula ni kita kena ambil minuman yang manis ni sebab gula ni yang akan bekalkan tenaga pada kita. Sebenarnya tidak kan. Bila kita terlampau ambil gula ni terlampau banyak, dia bukan lagi membuatkan kita bertenaga tau. Padahal dia lagi membuatkan kita rasa macam lemau, lesu, tak bermaya. Sebab apa? Sebab gula-gula yang berlebihan dalam badan kita tu, dia akan menjadi sesuatu yang akan berproses dalam badan kita dan dia akan serap melalui darah kita lah. So dekat sini, bila gula serap dalam darah kita, lepas tu terlampau tinggi kan dengan kandungan gula tu, so kita akan ada satu tahap tu akan menjadi sugar resistant lah. So di mana kita tak dapat nak memproseskan gula tu ke tempat yang sebetulnya lah. Contoh, bila kita bila gula tu tak dapat nak pergi ke tempat asal dia kan. So dekat sini dia akan pergi ke sel-sel contohnya sel-sel lemak. So sebab tu lah kita akan ada satu penyakit tu adalah hati berlemak kan. So dekat situ memang sangat-sangat berbahayalah gula ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab dengan kandungan gula yang tinggi ni lah akan menyebabnya kita ni obesiti kan. Ada masalah simptom masalah kesihatan, lagi kencing manis lah. Itu paling obvious sekali lah yang boleh kita tahu dan boleh kita nampak dengan jelas kan. So bila kita terlampau tinggi dengan gula ni, bila kita nak cut off sugar ni memang sangat susah. Sebab kita dah rasa macam craving nak gula kan. Padahal kita boleh kawal dengan diri kita sendirilah. Contohnya macam mana kita nak kawal untuk diri kita supaya tak ambil gula. Kita buat intermittent fasting. Lepas tu kita jaga pemakanan kita dari segi ketogenic diet. So kenapa gula ni berbahaya? Sebab bila gula ni terlampau terlampau yang saya cakap tadi lah, terlampau tinggi dalam badan kita, dia akan menyebabkan kita punya badan kita akan berlemak. Sebab apa? Bukan, anda kena ingat kalau macam orang tu ada kolesterol kan, bukan daripada dia ambil lemak tau sebenarnya. Sebenarnya gula tu yang menyebabkan keradangan. Sebab tu ada kolesterol, sebab tu ada sakit lutut, lagi apa? Sebab tu ada obesiti dan masalah penyakit yang lain ni lah. So sebab tu kalau boleh kita kena jaga pemakanan kita. Kita kena elakkan daripada kita ambil minuman bergula ataupun yang ada OSI tu kan. Contoh macam glukos, fructose, lactose, yang ada OSI tu semua kan.
itu memang sangat-sangat berbahaya sebab ada kandungan gula. So dekat sini, kalau anda rasa macam nak beli sesuatu barang ataupun sesuatu makanan kan, contohlah kan sekarang kan macam-macam dekat luar sana ada minuman kesihatan, apa diorang kata okey gula ni bagus, gula ni bagus, tak ada gula, tak ada apa. Tapi anda sendiri kena check dan juga anda sendiri kena faham apa yang dikatakan dengan gula kan. So kalau macam nutrition fact dia dekat belakang sesuatu produk tu, anda kena tahu okey, oh dia ni berapa kalori, okey dia ni ada gula ke tak, ada OSE ke tak kan. Kadang tu kita kena tahu lebih. Sebab apa? Sebab kita nak beli sesuatu produk lagi kesihatan kan, lagi ataupun dekat luar sana banyak sangat yang buat gula ni gula tiruan, faham tak? So memang banyak lah, saya tak nak mention kan. Okay, so dekat luar sana memang banyak sangat yang ada jual gula kan. So kalau boleh kita kena check satu persatu sama ada gula ni bagus ke tidak. Sebab apa? Sebab bila dikatakan gula ataupun ada OSE kat belakang tu, kita kena ambil tahulah. Sebab apa? Kalau boleh kita kena elakkan. Sebab kalau anda terlampau tinggi ambil dengan gula ni, dia bukan lagi membantu kita berikan tenaga, malah dia buat kita rasa macam lemah, lesu. So kita tak bermain nak pergi kerja. Faham? Okay, so dekat sini kalau anda terlampau lebihkan pemakanan ataupun tak jaga pemakanan lagi, especially 5 PTA itulah, pemanis, perasa, pewarna, processed food, pengawet kan. Lepas tu trans fat dan juga aldehyde. So kalau anda jaga 5 PTA ni, insya-Allah saya yakin risiko untuk ada masalah kesihatan tu pun akan dapat dielakkan lah. Sebab dekat sini yang paling penting tu gula. Kalau boleh kita tukarkan gula tu kepada gula yang baik lah. Okay, so gula yang baik, maksud saya pemanis lah. Kita boleh tukar kepada pemanis yang lulus protokol dan juga lulus keto lah. So contohnya stevia, lato kan. So dekat sini bila anda ambil pemanis seperti lato ataupun stevia, dia tak akan serap melalui darah kita lah. So dia akan keluar melalui air kencing kita. So dekat sini memang sangat-sangat memang sangat-sangat selamat lah untuk kita ambil pemanis. Sebab kalau boleh kita kena jaga daripada sekarang, sebab kita tak tahu lagi 10 tahun akan datang kita ni masih sihat ataupun tidak kan. So kalau boleh pemakanan tu sangat penting lah. Kalau kita nak kurus pun, kalau kita nak nak jaga kita punya pemakanan pun kan, kita betul-betul kena elakkan 5 PTA tu lah. Sebab kalau kita tak elakkan 5 PTA tu, penurunan berat badan kita pun takkan turun lah, sebab kita tak jaga pemakanan kita kan. Yelah lagi kalau anda buat diet. So kalau bila anda buat diet kan, kalau boleh jaga pemakanan. Lagi satu, kepada macam orang yang buat intermittent fasting ataupun berpuasa kan. So kalau boleh lepas berbuka puasa tu janganlah ambil kuantiti yang banyak. Sebab apa? Sebab macam anda berpuasa, walaupun berpuasa 16 jam tu, tapi anda masih still ambil 5 PTA tu, dia takkan, maksudnya dia takkan membantulah proses ketosis tu, faham tak? So bila capai dalam masa 16 jam tu buat intermittent fasting kan, so dalam semasa 16 jam tu memang kita akan capai proses ketosis, iaitu pemecahan lemak berlaku. So bila anda berbuka puasa dengan kuantiti yang banyak, lepas tu tak jaga pemakanan dari segi 5 PTA, so dia tak dapat nak turunkan berat badan tu lah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga pemakanan. Sebab tu saya cakap, kalau kita nak jaga pemakanan kita ataupun kita nak amalkan gaya hidup sihat, kita memang kena pentingkanlah jaga pemakanan tu. So walaupun anda buat intermittent fasting ataupun berpuasa sunat, yang paling penting juga kena jaga pemakanan. Sebab kalau kita tak jaga pemakanan, dia tak akan membantu kita untuk penurunan berat badan. Lepas tu dia tak akan membantu kita untuk menyembuhkan masalah kesihatan kita kan. Sebab bila anda berpuasa, anda jaga pemakanan, so dekat sini lagi membantulah sel-sel badan kita ni berfungsi dengan baik. So tak adalah keradangan berlaku. Sebab bila contohlah anda ada masalah kencing manis, okey, lepas tu anda ambil lagi dengan gula. Still ambil gula.
So dia tak akan orang panggil apa, dia tak akan membantu menyembuhkan, malah dia lagi menerukkan keadaan tu adalah sebab dia still ambil keradangan tu. Maksud saya gula tu lah, dia still ambil lagi. So macam mana sel kita nak berfungsi kan? Macam mana kita punya kita punya sel-sel tu untuk nak bekerja? Sebab kita terlampau ambil pemakanan yang tinggi dengan gula lah. Alright. Okay. So dekat sini memang sangat-sangat berbahaya mengenai gula. Okey. So dekat sini contoh berdasarkan kajian satu yang dibentangkan di American Heart Association Scientific Session 2015, kanak-kanak gemuk yang serendah umur 8 tahun telah menunjukkan tanda-tanda sakit jantung dan punca utama ialah pengambilan gula yang berlebihan sejak dari kecil. So kalau anda semula tak payah tengok jauh lah kan. Contoh macam anak-anak kita ataupun kita sendiri daripada kecil memang dibesarkan dengan gula-gula. Macam menangis je nah gula, nah coklat. So daripada kecil tu bila kita selalu dengan pengambilan gula, kemungkinan juga kita akan ada masalah kesihatan lagi 10 tahun akan datang. So daripada muda sekarang ni ataupun daripada kita sedar sekarang ni kan, kita kena elakkan daripada pengambilan gula. Sebab kalau anda daripada kecil dah ambil gula, tak mustahil 10 tahun akan datang anda akan ada kencing manis, anda ada kolesterol. So dekat situ berpunca daripada mana? Daripada kita kecil lah. Sebab daripada kecil memang kita diajar dengan gula-gula kan. Menangis sikit je gula, nangis sikit je gula-gula, coklat kan. So dekat situ memang sangat-sangat berbahaya lah. So dekat sini kalau kita amalkan gaya hidup sihat kita kan, kita jaga pemakanan kita, so kita tak adalah nak ambil orang kata tak adalah nak ambil gula yang berlebihan kan. So dekat sini dia lagi membantu kita lah dari segi kesihatan kita. Itu yang sangat penting, kesihatan tu. Sebab kalau kita tak sihat, macam mana kita nak solat kan, macam mana kita nak bermasyarakat dengan orang, pergi mengaji ke kan. So dekat sini lah kesihatan tu adalah yang pertama lah. Kalau boleh kena jaga daripada sekarang. Sebab kalau anda rasa anda sihat sekarang, anda tahu ke 10 tahun akan datang tu anda sihat ke tak? Kita tak tahu kan. So kalau boleh kena jaga dan juga amalkan gaya hidup sihat ni. Sebab kita ni manusia, kita tak boleh nak tengok masa depan kita lagi 10 tahun akan datang sama ada kita ni sihat ke, kita ni masih hidup lagi ke kan. So dekat sini kalau boleh kita kena amalkan gaya hidup sihat lah daripada sekarang, daripada kita sedar lah sekarang ni. Nampak anda semua sedar tak? Okay. So anda kena insaf, kena fikir, aku kena sihat lagi 10 tahun akan datang. Okay. Sebab apa? Sebab bila 10 tahun akan datang aku akan jadi orang yang maksudnya dah berumur. So kita nak tengok anak cucu cicit kita kan. Kalau fikir, kita kena fikir ke depan. Jangan kita fikir sekarang macam alah aku sihat, buat apa aku nak jaga kesihatan. So no, jangan fikir macam tu. So kalau boleh kita kena fikir daripada sekarang lah. Kita kena fikir jauh. Okay, kalau aku sihat ni aku boleh menyumbang manfaat kepada orang lain, aku boleh pergi surau. So kita kena fikir jauh. Jangan fikir macam alah aku sihat, tak payah fikirlah semua tu. So jangan fikir macam tu, okay? Tu tak bagus. Okay. So sebab tu saya cakap sangat-sangat pentingnya kita ni jaga pemakanan. Sebab kalau kita tak jaga, sebab itulah akan ada macam-macam masalah. Malah lagi sekarang ni virus lagi lah kan. Sebab tu kalau kita kena jaga pemakanan kita, daripada kita ambil gula, baik kita tukar kepada stevia, lato ataupun monk fruit. So dekat situ memang sangat-sangat bagus lah. Sebab kita menukarkan sesuatu yang kita rasa gula ni, sebab gula ni memang jahat. So kalau boleh kita ubah ataupun kita tukar dengan pemanis. So pemanis ni jangan risaulah, dia tak akan serat dalam darah kita. Okay. Alright. Okay. Okay, alright. So, anda semua faham tak sharing saya hari ni mengenai gula ke tak faham? Boleh tanya. Okay. So, anda semua boleh tanya jika ada sebarang soalan ke kan. Boleh je tanya, tak ada masalah lah. Alright. So, nak saya sambung lagi tak? Okay. Saya sambung sedikit lagi lah Okay.
Alright, so macam gula ni dia pelbagai tau. Yang saya sebut tadi tu lah, ada OSE ni memang gula. So kalau macam fructose, glukos, lagi ada di dalam buah-buahan ni. Sebab tu kalau boleh kita kena elakkan ambil buah-buahan yang tinggi dengan gula lah, iaitu fructose ataupun sukrose kan. So dekat situ memang kena elakkan lah. So kalau boleh anda jangan ambil durian. Kalau nak rasa tu sikit je, jangan ambil banyak. Okay, so kalau macam kita nak jaga pemakanan, kena yang paling penting kita kena elakkan 5 PTA tu, gula kita kan. Okay, so dekat sini kalau kita ambil fructose kan, dia akan diproses di hati tau. Sebab tu saya cakap kalau kita ambil gula terlampau tinggi, so gula tu dia tak dapat nak masuk ke dalam sel dia tau. So dia akan pergi ke tempat lain, especially dengan hati kita lah. So dekat sini bila fructose dia masuk ke dalam hati kita, alright, so dia akan gunakan untuk racun lah dalam badan kita. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan hati kita ni berlemak. Okay, so jangan salahkan ambil pengambilan lemak. Sebab apa? Okay, ramai yang cakap, alah kolesterol ni daripada lemak, kenapa kita nak makan lemak baik banyak? Okay, anda kena faham dekat sini. Okay, bukan lemak baik tu yang menyebabkan kolesterol. Sebenarnya gula tu yang menyebabkan kita ada hati berlemak. Disebabkan gula tu jugalah berlakunya obesiti. Sebab gula tu jugalah menyebabkan kolesterol tu berlaku. Okay, so dekat sini memang sangat-sangat penting untuk kita tahu apa jenis gula ni, apa yang menyebabkan kita boleh ada masalah penyakit kan. Sebab tu saya cakap gula ni memang sangat-sangat jahat, memang sangat-sangat toksik. Kalau boleh kita elakkan, kita kena cari sesuatu pemanis lah, yang seperti saya cakap tu lah, stevia, lato ataupun monk fruit lah. So dekat sini itulah yang sangat terbaik, sebab dekat situlah dia membantu kita untuk tidak untuk tidak serat dalam darah kita lah. Sebab gula tu dia serat dalam darah kita kan. Tapi dekat sini kalau pemanis, dia hanya rasa manis je lah dalam mulut kita, tapi dia akan keluar melalui kencing kita lah. Alright, so dekat sini memang sangat-sangat penting untuk kita elakkan 5 PTA ni. Okay, alright, fructose menyebabkan kenaikan paras asid urik, yang mana boleh menyebabkan berlakunya gout, batu karang. Okay, so dekat sini lepas tu dia boleh meningkatkan lagi penyakit darah tinggi. So dekat sini memang sangat-sangat kita dekat sini pihak Bosta ataupun tim Bosta kan, wellness consultant, dia memang akan tekankan untuk kita elakkan 5 PTA ni. Sebab apa? Sebab 5 PTA ni lah macam-macam masalah kesihatan tu boleh berlaku lah. Okay, so dekat sini saya nak cerita sedikit lah beberapa pemanis. Okay, contoh macam gula simple ataupun simple sugar, seperti macam yang saya cakap tu lah, glukos, fructose, sukrose, OSE itu semua tu adalah gula. So kalau boleh anda nak beli sesuatu produk ataupun anda nak beli sesuatu produk kesihatan kan, sekarang ni kat luar banyak sangat jual gula kan. Kalau boleh elakkanlah ambil pemanis lah, stevia, lato dan juga monk fruit. Okay, tu untuk yang pertama. Simple sugar ni memang tak boleh lah. Okay, yang kedua gula alkohol. Gula alkohol ni adalah iaitu xylitol, erythritol, maltitol. So yang ni adalah gula alkohol lah. So dekat sini kalau macam xylitol ni ada 62% manis gula. Okay, so dekat sini memang sangat baik lah. Contoh gula alkohol ni adalah seperti tapai, coklat, minuman dan juga biskut. So untuk yang ada masalah kesihatan, masalah kecil manis kan, boleh ambil erythritol ni. Sebab erythritol ni juga lah pemanis yang tak akan masuk dalam darah kita. Okay, seterusnya pemanis semula jadi yang tadi kalori lah. So dekat sini anda semua mesti tahu kan, lagi-lagi pasal madu. Okay, madu ni adalah pemanis semula jadi yang tadi kalori. Okay, yang kedua maple syrup, gula kelapa dan juga buah gabung lah. Untuk sesiapa ada masalah kesihatan kan, anda semua tidak boleh
ambil sebarang pemanis semula jadi yang tiada kalori lah. Sebab dia memang tak sesuai, sebab dia tinggi dengan fruktos. Okey. Untuk yang macam dia tak ada masalah kesihatan, boleh je ambil madu, tak ada masalah. Cumanya untuk yang ada masalah kesihatan memang tak disarankanlah untuk ambil madu. Okey. Seterusnya, pemanis semula jadi tanpa kalori. Okey. So dekat sini So dekat sini, kalau anda ambil pemanis semula jadi yang tanpa kalori ni adalah sangat-sangat bagus lah. Contoh luar anggur ataupun monk fruit dan juga stevia. So dekat sini dia merupakan bukan gula tau, dia adalah pemanis. Dia sangat-sangat sesuai lah untuk yang ada masalah obesity kan, kencing manis dan masalah kesihatan yang lain lah yang kronik kan. So itu boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia takkan serap dalam darah kita. Okey. So, dekat sini bila saya cakap mengenai luar anggur dan juga stevia ni, memang sangat-sangat tu lah dia akan berfungsi untuk kita rasa je dalam mulut kita. Contoh kan, yang ada masalah kencing manis kan, dia susah sikit lah nak kawal dia punya craving gula tu kan. So kalau boleh dia ambil lah stevia ataupun lato. Sebab apa? Sebab bila orang yang craving ni takut dia hypo kan. So kita ambil yang pemanis macam ni lah, stevia ataupun lato, monk fruit kan. Itu adalah sangat-sangat yang terbaik lah. Okey, so dekat sini gula yang diubah suai, contohnya macam jagung lah, jagung yang diproses untuk dijadikan gula, itu tak boleh sebab dia sangat manis. Okey. So golden syrup pun tak boleh. Alright, so seterusnya gula tiruan ataupun pemanis tiruan lah. Ada lagi sucrose, Splenda, aspartame, equal, sweet, tu tak boleh lah. Kalau boleh kena elakkan. Ataupun tukar je pemanis tu kepada stevia dan juga lato. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita tak jaga daripada segi pengambilan makanan kita, dari segi kita punya gaya hidup sihat kita pun, itu akan menjejaskanlah untuk berisiko ada masalah penyakit. Okey. So, bila insulin tinggi disebabkan gula yang lebih dalam badan menyebabkan lemak terjadi di sel lemak lah atau di hati yang mengakibatkan hati berlemak dan juga obesiti. Okey. So, dekat sini kalau boleh elakkan pengambilan gula. Alright. So, macam mana kita nak amalkan gaya hidup sihat ni? Kita boleh buat ketogenic diet lah. So, dekat sini, ketogenic diet ni dia akan lebihkan lemak baik dan kurang karbo. So, dekat sini, kalau karbo pun, anda semua sebenarnya bukan tak boleh ambil, boleh tapi sedikit je. Sebab apa? Dalam karbo tu akan diproses dalam badan kita, dia akan keluarkan ada gula lah. Dia akan proses sebab tu, kalau boleh, ramai ada masalah kencing manis kan. Sebab tu kalau boleh kena elakkan daripada pengambilan karbo. So memang sangat-sangat memang sangat-sangat tak boleh lah. Kalau boleh, kalau kita nak gayakan hidup sihat kan, kita boleh macam ada masalah kesihatan kencing manis, kita boleh tukarkan kepada nasi kebal ataupun nasi konjac ke, itu boleh, tak ada masalah. Cumanya untuk kita pengambilan nasi ataupun beras ni kena elakkan lah kalau boleh. Untuk permulaan ni mungkinlah rasa macam susah sikit untuk kita nak kawal pengambilan nasi kita tu. Kalau boleh kita ambil sedikit sajalah. Setiap hari kita kena ajar macam tu. At least kalau dalam masa sebulan tu kita boleh cut off nasi kita boleh tukar kepada konjac ke kan, nasi kebal ke, tak ada masalah lah. So sebab apa? Sebab dalam karbo tu pun ada gula. Sebab tu kalau boleh kita kena elakkan atau kita kena kurangkan karbo. Lemak baik tu tinggi. Sebab apa? Bila lemak baik ni tinggi, dia akan melalui satu proses tu, iaitu dipanggil proses ketosis lah, iaitu pemecahan lemak berlaku. Sebab apa? Contohlah anda buat intermittent fasting, okey, selama 16 jam, badan anda ni nak perlukan tenaga, betul? So dekat situlah bila tahap ketosis berlaku, di situlah akan ada pemecahan lemak berlaku. Okey. Sebab tu kalau boleh kita kena tukarkan kita punya mindset juga untuk tukarkan gula menjadi tenaga, kita tukarkan kepada lemak menjadi tenaga. Okey. So dekat sini sepanjang lebar saya bercerita tentang pemanis ataupun gula yang sangat-sangat berbahaya untuk kita ambil. Lagi gula putih, gula perang kan.
Itu kalau boleh kena elakkan. Kalau boleh tak ambil langsung pun tak apa. Janji kalau anda rasa macam nak tukar kepada stevia dan juga lato, boleh, tak ada masalah. Sebab pemanis ni tak akan sedap lah dalam darah kita. Okey. Seterusnya, saya nak cerita sedikit lah mengenai susu. Susu pun sebenarnya ada gula. Kalau anda beli susu, kena tahu nutrition fact dia ada apa, ada bahan apa dalam tu kan. So dekat situ anda kena tahulah. Sebab dalam susu ni ada lactose. So anda kena faham lactose, OSE. So kalau itu adalah gula. So kalau ada benda tu, kalau boleh kena elakkan lah. Kalau macam susu ni, anda boleh ambil fresh milk ataupun susu segar lah. Jangan ambil yang low fat. Sebab low fat ni dia kurang lemak. So kalau boleh kita nak tinggi lemak. Macam tu. Sebab apa? Lemak lah yang akan bekalkan kita tenaga. Kita kena tukar mindset kita. Okay, kita tak perlukan gula lagi dah. Kita perlukan lemak untuk jadi tenaga kita. Sebab apa? Sebab lemak tu lah akan buat kita rasa tenaga. Sebab bila kita sampai tahap ke proses ketosis tu, itulah akan berlakunya kita punya pemecahan lemak berlaku kan. So kalau boleh kita kena elakkan lah dari segi pengambilan kita, dari segi pengambilan makanan 5 PTE kita tu elakkan. Lepas tu kita kena jaga pemakanan kita. Kita kena tahu apa yang kita ambil. So kuantiti makanan kita pun kita kena tahu apa yang kita ambil. So dekat situ memang kena tekankan lah dari segi pengambilan makanan. Alright. Okey, anda semua faham ke tak faham ni? Mengenai gula dan juga pemanis hari ni. Kenapa gula tu berbahaya kan? So anda semua faham tak? Kalau tak faham anda boleh komen. Okey. So, alright. So saya harap anda semua faham lah. Okey. So, alright. Itu sahaja sharing saya pada petang ini. Saya harap anda semua jelas dan juga faham. Okey. So, alright. Yang saya akhiri, saya yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu saya minta maaf. Okey. So saya harap anda semua faham mengenai sharing saya hari ini. Alright, terima kasih semua. Okey, assalamualaikum.